Okey, hari ini kita akan belajar tentang tajuk catatan. Dalam sesi pengajaran saya, pembelajaran hari ini, saya akan menerangkan kepada kamu semua tentang masuk catatan, teknik-teknik yang digunakan dalam catatan, aliran dia. Catatan ni ada dua, catatan cat air dan catatan cat minyak. Okey. Terus kita pergi kepada masuk catatan. Catatan ni adalah sebuah perbuatan meletakkan pigmen warna, tak kisah warna apa, di atas kertas ataupun sebuah kanvas, untuk menjadikan sesuatu pemandangan, sesuatu macam karya lah. Dalam catatan ni dia terdapat pelbagai teknik-teknik yang digunakan dan aliran untuk menghasilkan sebuah catatan tu yang lebih menarik lah, untuk menjadikan catatan tu lebih bermakna, lebih sedap mata di memandang lah, mempunyai maksud tersirat. Teknik-teknik ni dilakukan mengikut kreativiti seorang pelukis catatan itu sendiri. Terus kita pergi kepada maksud untuk teknik yang digunakan dalam catatan cat air. Antaranya adalah teknik kering atas kering. Okey, antara tokoh catatan terkenal di Malaysia yang cikgu paling minat adalah iaitu yang bernama Harun bin Mokhtar. Beliau merupakan guru cikgu semasa di Tingkatan 6 di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra. Beliau antara tokoh catatan yang terkenal di Malaysia. Catatan-catatannya banyak dihasilkan dan dijual kepada Sultan Selangor. Sultan Selangor dia amat meminati kebanyakan karya-karya yang dihasilkan oleh Harun Mokhtar. Dalam karya Harun Mokhtar ni, kebanyakan dia punya karya, beliau memaparkan sebuah bangunan, seni bina bangunan. Separuh daripada catatan dia yang di bahagian atas adalah reka bentuk bangunan, dan di bawah adalah macam dari segi pemakaian masyarakat tersebut. Sebagai contoh, karya beliau yang bertajuk Rumah Baba dan Nyonya. Dalam karya beliau, beliau membahagikan karya beliau di bahagian atas adalah lukisan bangunan seni bina Rumah Baba dan Nyonya, dan bawah adalah sebuah figura manusia yang memakai pakaian tradisi Baba dan Nyonya. Dalam catatan beliau ni, beliau ingin menyampaikan, menunjukkan kita semua kepada audien tentang seni bina rumah Baba dan Nyonya. Lepas tu dari segi pemakaian dia, itulah antara catatan yang dihasilkan. Dia ingin menyampaikan maksud tersurat dan tersirat kepada audien untuk lebih memahami sejarah budaya masyarakat yang ada di Malaysia. Itu antara salah satu yang saya lihat lah. Okay. Kita sambung semula pada bab catatan. Okay. Catatan, apa yang kamu perlu tahu adalah merupakan satu media basah yang diletakkan di atas kertas lah, kiranya untuk menghasilkan satu macam pemandangan dan sebagainya. Okay. Sebelum kita masuk kepada macam lebih dalam, kita nak tahu lah apa benda bahan-bahan yang diperlukan dalam catatan ni kan. Apa benda untuk menghasilkan catatan lah. Antara bahan-bahan yang utama yang perlu ada dalam catatan ni adalah iaitu cat air. Cat airnya ni berbagai warna. Lepas tu ni cat akrilik, iaitu macam cat minyak lah. Kiranya dia ada pelbagai warna lah. Untuk dia terpulang kepada si pelukis untuk menggunakan warna apa, sama ada dia menggunakan warna cat akrilik ataupun cat air. Contohnya adalah pensil, cat pakan, macam-macam ada punya warna dia kan. Cat pakar. Yang paling penting sekali adalah penggunaan brush. Penggunaan brush ni dia banyak. Ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang macam paling kecil dia tirus lah. Kiranya kalau selalunya untuk yang besar ni, dia untuk macam teknik-teknik glazing, untuk teknik-teknik macam mengandungkan warna yang lebih meluas lah. Okey, seterusnya kita pergi pada iaitu teknik basah atas kering. Okey, basah atas kering iaitu warna yang basah disapu atas permukaan yang sudah kering. Kiranya warna di permukaan kain kanvas, warna yang telah kering, kita gunakan warna yang basah, terus kita sapu di atas kain kanvas yang kering lah. Untuk menampakkan jalinan imej fluid sinar
pada satu permukaan atau image. Kira macam untuk menghasilkan satu permukaan macam laut lah kan. Kiranya laut tu kita sapukan dulu dengan warna biru apa semua kan. Dah warna biru, kita biarkan dia kering. Dah biar dia kering. Lepas tu dah tunggu kering, kita sapukan lagi macam warna putih-putih lah, bagi nampakkan macam kesan cahaya, pantulan cahaya matahari kan di atas di atas permukaan kanvas lah, untuk menampakkan lagi lebih pencahayaan pada permukaan laut lah. Okay, setelah ni di setiap penangan cikgu akan tunjukkan cara macam mana kita nak hasilkan teknik basah, terbasah, teknik basah, terkering. Okay, kita akan tengok di paparan LCD. Kering atas kering. Okay. Kering atas kering ni iaitu warna disapu tanpa campuran air atau dia menggunakan campuran air yang hanya sedikit saja pada permukaan warna yang warnanya sudah kering. Campuran warna yang agak pekat dan ikat kiranya dia tak, yang sebelum ni dia ada campur air sedikit untuk bagi dia cair, untuk dia bagi dia cair warna tu. Tapi yang teknik kering atas kering ni dia menggunakan hanya warna daripada tube terus. Tak pun warna akrilik tu kita ambil, kita terus sapu di atas kain kanvas, tak pun kita lukisan. Tak pun kita sapukan sedikit saja untuk menghasilkan warna yang lebih pekat ia untuk mendapatkan kesan jalinan pada sesuatu objek kiranya macam kita nak lukis sebuah catatan betul sebuah pokok kan, sebuah pokok yang terlindung di cahaya matahari kan. Penggunaan warna atas kering ni amat sesuai kiranya untuk menampakkan kesan warna hijau pada pokok dan kesan warna yang terlindung pada kesan warna terlindung di sebahagian tidak terkena cahaya matahari kan. Okay, kita akan cikgu akan tunjukkan juga agar kamu lebih faham macam mana penggunaan teknik kering atas kering tanpa visual, tanpa macam praktikal yang cikgu akan tunjuk, kamu takkan nampak. So saya akan tunjuk dia punya paparan video dia.
okey, hard edge. Okay. Kamu tengok sendiri lembar yang kertas nota-nota yang cikgu bagi tu, ada di situ gambarnya hard edge. Okay. Teknik sapuan tepat iaitu hard edge mempunyai gubahan yang teratur dan mempunyai batas sapuan warna yang kemas dan tepat. Catatan kelihatan seolah-olah dipotong, dan biasanya pengkarya menggunakan masking tape iaitu selotip untuk memisahkan warna-warna yang disapu. Contohnya warna merah di sebelah sini dan warna kuning kan. Dia tak nak bercantum, dia ambil satu masking tape, dia lekatkan di atas kanvas satu kertas, dia orang akan sapu. So nanti bila dia telah kering, dia buka masking tape, dia orang akan nampak pemisahan yang tepat, pemisahan yang kemas. Okay, cikgu akan tunjukkan sekali lagi sapuan warna hard edge. Okey, teknik hard edge. Okey. Teknik hard edge ni ialah dia lukisan dia tu bersifat adanya garisan-garisan ya, ataupun kita panggil yang bersifat persempadanan ya. Contoh sebagai ya, kalau biasanya hard edge ni dia menggunakan sekatan-sekatan ya, macam katakanlah dia gunakan apa ni tape buat sekatan warna ya. Okey, contoh pula ya. Okey, boleh refer kepada pelukis yang menggunakan teknik hard edge ya. Dan biasanya hard edge ni warna ni agak nipis sikit ya. Tak macam pastu. Okey, contoh saja ya. Dia adakan sekatan-sekatan ya. Teknik titik iaitu titik-titikan warna. Okay, sapuan warna biasa mempunyai gabungan warna dari titik-titik kecil. Titik-titik warna berdekatan seolah bercampur melalui mata audien. Okay, sebagai apa yang kamu lihat dalam karya yang cikgu bagi tu, teknik pointillism adalah sapuan warna yang berbeza-beza sama ada warna hijau ke, macam warna kuning kan, macam sebuah lukisan buah-buahan. Kita tengok dekat sini kan, dia menggunakan teknik titik. Kiranya macam contoh buah labu, dia menggunakan warna kuning, warna kuning berbeza, dia akan letak titikan-titikan dia macam nota pointillism kan, agar nampak dia punya kesan jalinan tu. Senang yang kamu nak tengok sebuah lukisan. Kalau tengok sebuah lukisan tu macam tekniknya macam ni kamu nampak macam dia berbintik-bintik, itu maksudnya pelukis menggunakan teknik pointillism. Okay. Sebenarnya adalah teknik glazing, iaitu teknik kilatan Okay, apa yang cikgu bagi contoh iaitu karya menghasilkan gambaran sebuah apple. Okay. Sapuan warna yang agak nipis dan dihasilkan lapisan demi lapisan dan mempunyai kesan lutsina. Okay, apa yang kamu tengok di dalam lukisan apple ni, kamu nampak kan kesan pencahayaan benda ni kan, pencahayaan lapu Kiranya pelukis akan menggunakan teknik kilatan iaitu lebih orang selalu cakap iaitu teknik glazing. Bila kamu nampak macam sebuah lukisan tu macam dia ada pencahayaan macam sebuah gambar ni kan, gambar apple ni dah ada kilatan, itu pelukis akan menghasilkan teknik glazing untuk menghasilkan kesan pencahayaan pada apple ni. Okay, kita akan tengok juga macam mana teknik glazing ni hasilkan, agar kamu nanti boleh buat dipraktikkan dalam kerja-kerja kamu. Sapuan warna yang lembut, halus, licin, okay? Dan teknik ini sangat popular pada zaman Renaissance dulu ya, macam pelukis seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci. Jadi kalau kita lihat karya-karya diorang tu, dia banyak menekankan kepada kelembutan warna ya. Okey, saya akan cubakan apa yang dikatakan teknik glazing ya.
teknik glazing ni dia sangat mengutamakan apa ni, kedudukan cahaya ya. Adalah teknik scumbling, iaitu teknik melembut. Menggunakan warna yang sederhana, tebal dan mempunyai kesan sapuan warna yang memberi permukaan galinan yang lembut. Ada apa yang kamu tengok adalah gambar bawah pen ni. Kiranya nak menghasilkan warna yang cakap dia bukanlah warna yang terang. Dia nak warna yang macam orang cakap warna-warna lembut, warna biru kan. Dia menghasilkan benda ni, gambaran seperti ni. Maksudnya kalau kamu tengok gambar seperti ni, ia menggunakan teknik iaitu scumbling. Okay, nak lagi jelas, kita tengok lagi video di paparan LCD. So I'm going to go a little bit heavier in places. Notice how I'm holding the brush as well. I'm not holding it necessarily like a pencil all the time. I'm changing it as I move around the painting. If you find you get a bit too much paint on, just wipe the excess off on a rag. So I can leave bits on here a bit thicker, they'll stand out a little bit more. Okay, yang terakhir adalah teknik ala prima. Menggunakan warna terus daripada tube tanpa mencampur dengan warna lain. Warna yang kurang netral. Sapuan warna biasanya rata dan menggunakan warna yang agak terang. Apa yang kamu tengok adalah sebuah lukisan seorang perempuan pelukis menggunakan teknik ala prima. Apa yang kamu nampak adalah ia menggunakan warna yang agak terang untuk menghasilkan lukisan tersebut. Kita akan tengok macam mana teknik ala prima ni dihasilkan. Okay, kita dah selesai, dah tahu macam mana teknik catatan air, iaitu basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering. Lepas tu teknik catatan di atas cat minyak, iaitu apa? Teknik pastu, teknik art edge, pointillism, glazing, scumbling, prima. Teknik-teknik ni sering digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan sebuah karya yang orang cakap lebih bermakna dan lebih menarik. Okay, seterusnya kita akan belajar tentang aliran catat. Aliran catat ni ada banyak. Aliran klasik, romantism, impressionism dan sebagainya. Cikgu akan terangkan satu persatu macam mana kita nak tahu sebuah karya ni adalah aliran yang ini ataupun aliran yang ini. Aliran pertama adalah aliran klasik. Aliran ini dilahirkan pada zaman Renaissance, iaitu zaman kelahiran semula. Figura sebagai pemusatan tumpuan karya menggunakan perspektif ruang dan unsur seni. Karya mendapat perhatian daripada golongan bangsawan. Sebagai apa yang kamu boleh tengok, lebih kurang macam ni dia punya teknik-teknik klasik. Okay, cikgu akan paparkan gambar-gambar, iaitu gambar-gambar semasa di aliran klasik. Seterusnya adalah aliran romantism. Istilah romantism telah wujud pada pertengahan abad ke-18. Aliran karya ini lebih daripada gambaran sesuatu keadaan yang berlaku pada zaman itu. Contohnya zaman perang, pelukis akan menghasilkan. Okey, apa yang kamu boleh tengok adalah karya Vincent Van Gogh. Beliau menggunakan teknik aliran impressionism. Aliran ini muncul pada abad ke-19, menempuhkan kaedah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat. Warna bertindih-tindih. Saja cikgu terangkan agar kamu lebih faham. Cikgu nak kamu lihat report antara autokarya yang dihasilkan oleh Vincent Van Gogh. Okey, para pelajar semua, kita telah tahu serba sedikit tentang
teknik-teknik catatan cat air, teknik catatan cat minyak. Lepas tu dia punya aliran kan. Kita dah tahu semua sedikit. Sekarang ni cikgu akan bagi kamu sedikit tugasan untuk kamu praktikkan teknik-teknik yang kita telah pelajari tadi, untuk kamu praktikkan di atas kertas agar kamu lebih memahami maksud teknik-teknik tersebut. Okey, para pelajar semua, cikgu akan tunjukkan teknik basah atas basah. Teknik atas basah ni adalah kita menggunakan warna cat air yang masih basah dan kita sapukanlah di macam kawasan yang kita nak menggunakan teknik basah atas basah. Ini merupakan lapisan pertama lah, lapisan yang masih basah. Okay. Lapisan yang masih basah ni kita tahu basah atas basah, dan lapisan yang pertama ni adalah basah. Kita menggunakan lagi sekali lapisan yang masih basah dan kita sapu semula di atas kawasan ini. Kalau kawasan tersebut kita nak menghasilkan macam kawasan pemandangan kan, kawasan air ke, kita warnakanlah di sekitar kawasan air untuk menampakkan lagi orang cakap kawasan apa yang kita nak hasilkan lah, agar ia lebih jelas lah. Okay, ini dinamakan teknik basah atas basah. Okey, Fikri Azmi, cikgu nak tengok cara kamu menghasilkan teknik kering atas kering. Okay. Berikut merupakan warna yang telah kering dan disapukan oleh pelajar lah. Setelah kamu warnakan Fikri, tunggu dalam masa beberapa minit agar ia kering lah. Berikut merupakan antara teknik catatan kering atas kering. Yang tadi cikgu tunjuk basah atas basah kan. Yang ini kering atas kering. Kering atas kering ni adalah warna tu dia kering. Mula kita dah sapu dulu kan. Dia kering. Lepas tu kita ambil lagi satu warna yang masih basah, kita sapukan di atasnya dan tunggu sampai ia kering. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan antara teknik catatan cat minyak, iaitu teknik impasto. Teknik impasto ni adalah ia menggunakan pigmen warna daripada ciuk itu sendiri, warna yang tebal, dan kita akan sapu terus di atas scan canvas lah, ataupun kertas di kawasan yang kita nak tu. Teknik impasto ni adalah sapuan warna yang tebal. Kita ambil warna lagi kan, kita sapukan lagi agar ia berlapis-lapis. Kalau dalam catatan kita menggunakan warna yang berbeza-beza lah kan. Ini sekadar cikgu untuk kamu lebih faham lah, lebih tahu. Teknik impasto ni, kita ambilkan warna yang tebal ni, kita sapu terus dekat atas scan canvas ataupun kertas. Ia akan menghasilkan satu jalinan lah. Warna tu timbul lah, dia akan menghasilkan jalinan. Fikri Hazmi, kamu sedang buat teknik apa ya? Saya sedang buat teknik pointillism, iaitu teknik titik. Oh, boleh saya tengok macam mana cara kamu buatkan teknik titik, iaitu pointillism? Ya, betul tu. Dan nama pun orang cakap teknik pointillism kan, teknik titik kan. So kita ambil warna tu, kita ambil warna yang ini, kita terus buat teknik titik. Titik-titikkan di sekitar kawasan yang kita nak contoh kalau macam kita nak buat warnakan dahan pokok, kita nak gunakan teknik titikan ni kan. Kita boleh aplikasikan teknik titik ni untuk menghasilkan daun pokok tersebut, warna di daun pokok tersebut. Kalau kamu tak faham boleh tanya ya Fikri. Okey Fikri Azmi, tadi cikgu dah terangkan tentang teknik glazing dan cikgu dah tunjukkan lah sedikit tentang teknik glazing tu. Sekarang cikgu nak kamu hasilkan teknik glazing tersebut. Kamu aplikasikan macam mana teknik glazing tu.
teknik glazing ni Fikri, kiranya kita untuk menghasilkan macam warna di kawasan seperti lukisan sebuah apple kan, kita boleh menggunakan teknik glazing ni lah untuk menghasilkan teknik kilatan, nampak kilat di permukaan kulit apple tersebut. Bagus Fikri. Sapuan yang sempurna. Jadi sekarang kamu dah aplikasikan sedikit lah teknik cat minyak tadi. Tadi teknik cakap teknik titik. Lepas tu tadi saya dah tunjukkan teknik impasto, teknik glazing. Dan sekarang kamu aplikasikan teknik-teknik tersebut agar kamu lebih faham lah, dan mudah nanti untuk dalam kita aplikasikan dalam penghasilan sebuah karya catatan. Okey Fikri Azmi, sekarang saya nak kamu terangkan, bentangkan teknik-teknik yang tadi kamu telah hasilkan, iaitu teknik catatan cat air. Boleh cikgu tengok? Boleh kamu bentang? Ini adalah teknik kering atas kering. Yang atas ni ya? Ya, teknik yang atas kering. ni. Okey. Yang bawah ni basah atas basah. Okey, yang basah atas basah. Okey, kamu telah faham. Kering atas kering ni adalah sapuan warna yang telah kering, kita sapukan lagi. Yang telah kering, dia akan menjadikan lapisan kering atas kering. Dan lapisan basah atas basah adalah apa yang kamu perlu faham. Warna yang basah. Setelah tu kita ambilkan lagi warna yang basah tu, kita sapukan di atas lapisan tersebut. Dia akan menjadikan teknik catatan basah atas basah. Okey, seterusnya Fikri Azmi, terangkan teknik catatan yang telah kamu hasilkan. Catatan yang telah kamu hasilkan. Okey, teknik seterusnya adalah teknik titik. Kita ambil warna, dan ambil warna dan titik demi titik sampai menjadi satu kawasan yang penuh lah. satu kawasan yang penuh. Ya, betul. Daripada kawasan yang kita nak buat kurang. Ya, betul. Teknik pointillism ni selalunya kita panggil teknik titik atau pointillism. Kita ambil warna tu, burusan warna tu, kita terus titikkan dia di atas sebuah kawasan yang kita nak. Contoh sebuah kawasan macam gunungan, kita nak menghasilkan teknik titik. Kita ambilkan warna tu dan kita letakkan notah demi notah. Kita titikkan dia di atas kain kanvas atau kertas lah, untuk menampakkan teknik titikan tersebut. Sebagai contoh, kalau kamu tengok sebuah karya ni kan, dia macam bernotah. Dia titik-titik, dia bukan sapuan warna yang macam biasa kamu tengok, tapi dia bertitik-titik macam kamu tadi yang telah hasilkan. Itu pasti si pengkarya telah menggunakan teknik pointillism, iaitu teknik titikan demi titikan. Faham Fikri Azmi? Faham. Bagus. Okey, berikut merupakan karya catatan yang telah, ataupun teknik-teknik karya catatan yang telah dihasilkan oleh pelajar saya. Berikut yang sebelah ni adalah teknik catatan cat air, teknik basah atas basah, teknik kering atas kering, dan di sebelah ni adalah teknik catatan cat minyak, iaitu teknik apa Izham? Teknik impasto, iaitu sapuan warna yang tebal. Bagus. Dan seterusnya adalah teknik pointillism, iaitu teknik apa Izham? Teknik titik. Teknik titik. Kita nampak macam catatan karya catatan tersebut macam mana? Macam Titikan demi titikan. Ya, betul. Macam itulah kiranya. Nanti senang kamu nak menghasilkan sebuah karya yang lain kan, sebuah karya pemandangan ke, kamu boleh aplikasikan mana-mana yang kamu nak. Teknik-teknik, kalau kamu guna catatan cat air, kalau kamu guna catatan iaitu cat air,
kamu boleh gunakan teknik tersebut. Sekiranya kamu gunakan teknik catatan cat minyak, kamu aplikasikan apa yang kamu telah ajar tadi, kamu gunakan dalam penghasilan karya kamu. Okey, alhamdulillah kamu semua telah menyiapkan tugasan yang telah saya beri, menghasilkan teknik-teknik yang di dalam cat air, catatan cat air, teknik-teknik dalam catatan cat minyak. Diharapkan kamu agar lebih fahaminya praktikal yang kamu telah lalui tadi, antaranya teknik glazing, teknik scumbling, empasto dan lain-lain lagi, agar kamu lebih mudah faham telah kamu praktikkan. Jadi selepas ini saya nak kamu semua untuk bentangkan karya catatan kamu, teknik-teknik yang telah kamu hasilkan. Saya nak tengok macam mana kamu bentang.